Kita geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Berita terkini. Rata-rata yang telah melihat video ini pasti ingin tahu bagaimanakah keadaan Stadium Nasional Bukit Jalil ketika ini. Ditambah dengan penggunaan rumput jenis Zion Zoysia, sudah pasti ada segelintir peminat bola sepak berada dalam kerisauan akan hal tersebut. Melihat keadaan terkini stadium, ia jelas berada pada situasi yang tidak ingin dilihat oleh rata-rata peminat bola sepak tanah air. Sebelum saya meneruskan ulasan ini, izinkan saya mengambil masa anda semua terlebih dahulu. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya untuk smash butang like agar saya terus kekal membuat konten yang bermanfaat dan berguna kepada anda semua. Terima kasih. Tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan ulasan ini dengan lebih mendalam. Mengulas keadaan terkini Stadium Nasional, saya pasti rata-rata peminat bola sepak tanah air tidak berpuas hati dengan keadaan tersebut. Mana tidaknya, padang di sana baru sahaja baik dan perlukan penjagaan yang rapi. TMJ juga sudah memberitahu kepada kita tentang bagaimana ingin menjaga padang tersebut dan berapa kosnya secara menyeluruh. Semasa Pesta Bola Merdeka berlangsung, Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, telah meluahkan pandangan beliau tentang padang tersebut. Ketika itu, TMJ berpendapat bahawa padang Stadium Nasional Bukit Jalil masih memerlukan masa yang lebih sebelum digunakan sepenuhnya. Jika kita imbas kembali, padang yang baru ditanam rumput Zion Zoysia itu pernah menjadi perhatian umum apabila keadaan rumput tersebut dilihat tercabut ketika pertama kali dirasmikan dan digunakan ketika aksi Pesta Bola Merdeka Malaysia menentang India. Ketika itu, TMJ meluahkan, padang itu sepatutnya diberikan lebih masa untuk akar dia kuat. Di sini jelas bahawa penggunaan padang jenis Zion Zoysia perlu diberikan penjagaan yang rapi lebih daripada rumput biasa. Tidak tahu bagaimana keadaan padang ketika ini, ditambah dengan ribuan penyokong telah menjejaki di atas permukaan tersebut dalam waktu yang sama. Walaupun ianya beralas, ianya tetap akan memberikan kesan yang buruk terhadap akar yang baru sahaja berkembang pesat di stadium tersebut. Dalam masa yang sama, impian skuad Harimau Malaya untuk mencipta sejarah ke Piala Dunia terus menyala apabila mempamerkan rentak cemerlang pada kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 selepas berjaya melakar 2 kemenangan daripada 2 perlawanan setakat ini. 2 kemenangan ke atas Kyrgyzstan dan Taiwan telah menyaksikan skuad bimbingan Kem Panggon mengungguli kumpulan D dengan 6 mata dan hanya 6 mata lagi diperlukan daripada baki 4 perlawanan seperti sasaran 12 mata minimum yang diletakkan Panggon. Berdasarkan 4 perlawanan perlu diharungi tahun depan, Malaysia perlu mara ke pusingan ketiga terlebih dahulu jika ingin berada dalam kelompok 18 pasukan terbaik Asia. Mereka perlu menamatkan pusingan kelayakan sebagai 2 pasukan terbaik dalam kumpulan. Jika mereka berjaya layak ke pusingan ketiga, skuad kebangsaan juga secara automatik layak ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Berdasarkan rekod, Malaysia tidak pernah melepasi pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia sebelum ini. Di pusingan ketiga nanti, 18 pasukan terbabit akan diundi 3 kumpulan dan 2 pasukan terbaik daripada setiap kumpulan akan mara secara automatik ke Piala Dunia pada tahun 2026. Jadi, berakhirlah sedikit ulasan yang telah disampaikan oleh saya di dalam video ini. Jika anda mempunyai sebarang pendapat, jangan lupa untuk kongsi pendapat tersebut di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke minit akhir.